الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أغشنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita akan sambung kembali kuliah kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhala al-jannah." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Insya-Allah malam ni kita akan sambung daripada ayat 89 surah Yunus. Kita baca sampai ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Sambungan daripada surah Yunus. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa kedua-dua nabinya, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita tengok sikit ayat sebelum daripada ayat yang kita baca tadi. Wa qala Musa, dan Nabi Musa berdoa, dia berkata, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Maka dia berkata Nabi Allah Musa, ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kau mengurniakan kepada Fir'aun wa mala'ahu, dan kerajaan Fir'aun, menteri-menterinya, zinatan wa amwalan, perhiasan dan harta benda yang melimpah ruah, fil hayati dunya, di atas kehidupan dunia. Rabbana liyudillu an sabilik, ya Allah, ay ataitahum dzalik, tujuan kau berikan harta benda yang melimpah ruah kepada Fir'aun untuk apa? Liyudillu, untuk kau sesatkan mereka, an sabilik, daripada jalan kau ya Allah, ay dinan, daripada agama kau. Maka Nabi Musa kata apa? Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah, itmis ala amwalihim, ay azil suwaraha wa hay'ataha. Nabi Musa kata, ya Allah, kau ubah rupa bentuk harta Fir'aun ini. Qala Qatadah, balaghana anna amwalahum wa hurusahum wa zuru'ahum wa jawahirahum sarat hijaratan wa dananirahum wa darahimahum sarat hijaratan mankushatan kahayatiha sihahan wa ansafan. Qatadah meriwayatkan, bila Nabi Musa doa ni tuan-tuan, Allah makbulkan doa Nabi Musa ni. Allah ubah segala harta benda Fir'aun ni, kekayaan Fir'aun jadi apa? Jadi batu belaka. Duit dia, permata dia, perhiasan dia, hatta tanaman Fir'aun semua Allah ubah jadi batu belaka. Washdud ala qulubihim, ay utba' 'alaiha wastawthaq. Ya Allah, kau cop taba'ah ni, cop kan. Kalau dulu panggil apa, stem mati tu, stem lilin tu, terbakar tu, macam tu. Istawthaq, dan kau ikat, ala qulubihim, di atas hati mereka, hati Fir'aun dan geng-geng Fir'aun ini. Fala yu'minu, maka mereka tidak akan beriman pada Engkau ya Allah, hatta yarawul azab al-alim, sehinggalah mereka melihat azab Kau yang pedih, yang teramat pedih ya Allah. Maka Allah pun menjawab, ketika Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengucapkan amin, amin, amin. Lalu Allah kata apa? Qad ujibat da'watukuma, sesungguhnya aku makbulkan doa kamu berdua, doa Nabi Musa dan amin Nabi Harun. Famasakhat amwalahum hijaratan, lalu Allah Ta'ala ubah segala harta benda kekayaan Fir'aun menjadi batu. Wala yu'min Fir'aun hatta adrakahu al-gharaq, dan Fir'aun tak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehinggalah dia ditenggelamkan. Maka Allah Ta'ala kata, qad ujibat da'watukuma, aku telah makbulkan doa kamu berdua. Allah gunakan dengan sirah fi'lu madin, makna seakan-akan Allah kata aku dah makbulkan, tapi masa Allah kata macam tu tak makbul lagi. Fir'aun masih lagi senang lenang, harta benda dia masih lagi tak berubah, maintain macam tu je. Duitnya masih ada, emas peraknya masih ada, tanam-tanamannya masih menjadi, kan, orang-orang dia masih sihat walafiat, kuat-kuat belaka. Tapi Allah gunakan sirah fi'lu madhi dengan makna telah dimakbulkan, walaupun belum lagi berlaku, tapi Allah kata qad ujibat da'watukuma, telah dimakbulkan doa kamu berdua, sebagai nak tunjuk kesungguhan Allah dan betapa murkanya Allah kepada Fir'aun. Allah kata aku makbulkan, aku telah makbulkan doa kamu berdua. Tapi bila dimakbulkan itu, kita pernah sebut itu kan, dalam riwayat kata Allah makbulkan ba'da arba'ina sanatan, selepas 40 tahun doa Nabi Musa ini baru dimakbulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Musa doa diaminkan oleh Nabi Harun. Kedua-duanya Nabi, kedua-duanya pesuruh Allah, kedua-duanya maksum, dimakbulkan Allah bila 40 tahun kemudian. Tiba-tiba yang muka macam kita, macam ayam ni, tadi doa nak terus makbul, malam sikit berangan dia je lah. Bukan tak boleh, Allah boleh makbulkan ikut suka Allah bila-bila kan. Tapi bila kita baca macam ni, kita kena sabarlah. Kalau Allah tak makbul doa kita, sabar je dia nak kata macam mana. Kalau sehebat Nabi Musa dan Harun itu pun 40 tahun. Yelah, diorang Nabi, diorang Rasul kan, iman dia tak macam kita. Maka Allah kata, qad ujibat da'watukuma, sesungguhnya telah dimakbulkan doa kamu berdua wahai Musa dan Harun. Fastaqimah, maka hendaklah kamu berdua terus istiqamah. Itu dia punya kunci dia, kaedah dia, cara dia. Setelah kita buat kerja, berjuang, ikhtiar, berdoa, berdakwah, cakap, kempen, tapi orang tak mau dengar juga, Allah kata fastaqimah, teruskan istiqamah. Sebab tu kita punya slogan apa dia? Istiqamah sehingga kemenangan. Itu slogan kita. Tapi ada orang tak sabar, tak istiqamah. Bila tak istiqamah, kesian lah. Kalau tak istiqamah, dia tak uzubillah. Sebab tu macam mana hebat kita, jangan keluar pada jemaah Islam. Macam mana hebat idea kita, macam mana cerdik pada otak kita, macam mana tinggi pengajian pelajaran kita, kita tetap memerlukan jemaah. Sebab Nabi kata alaikum bil jamaah, hendaklah kamu bersama dengan jamaah. La tajtami ummati ala dalalatin, Nabi kata umatku takkan bersepakat atas perkara yang tak betul, mustahil. Nabi kata fastaqimah, maka hendaklah kamu berdua wahai Musa dan Harun istiqamah ala risalati wa da'wah, atas kerja-kerja dakwah dan risalah kenabian ini, ila ayatiyahumul azab, sehingga sampai waktu nanti Allah akan balakan mereka Fir'aun dan kucu-kucunya. Bila istiqamah ni Allah Ta'ala ajar kita cara istiqamah macam mana. Wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun, jangan kau ikut jalan-jalan orang yang tak erti. Orang tak erti ni fi istijali qada'i. Dalam syarah Jalalain, tafsirul Jalalain ni dia kata apa? Apa makna wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun? Apa maksud jangan ikut jalan orang yang tak erti? Orang yang tak erti siapa dia? Orang yang gelojoh nak menang cepat. Ni dia kata fi istijali qada'i. Dia kata ya Allah, kenapa Firaun tak likut-likut lagi ni? Geram betul lah. Macam ni tak payahlah berjuang, tak payahlah doa, malas aku. Contoh mustajil. Bila kita ni gelojoh, gopoh, sedangkan Allah tak izinkan lagi kemenangan diberikan, awaslah kita. Akhir kita buat kepala kita buat kumpulan kita, akhir kita rugi tuan-tuan. Khasirat dunia wal akhirah. Tak ke mana kita, tak ke mana. Jadi penting sangat istiqamah sebagaimana yang Allah Ta'ala ajar dalam Al-Quran. Fistijari qada'i. Sebab ada sebahagian di kalangan Bani Israel ni kata, bila lagi Allah nak makbul doa kau wahai Musa? Apa tak makbul lagi ni? Ingat hari ni doa, terus besok terus zikir Fir'aun. Tak. Waruya. Jadi kita pun macam tu juga dekat negara kita Malaysia ni. Doa, buat kerja, insya-Allah Allah takkan sia-siakan usaha orang yang buat kerja ni. Dalam Al-Quran kata innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah takkan sia-siakan usaha orang yang buat kerja yang terbaik. Dalam hadis Nabi kata apa? Innallaha ta'ala ahabba 'abdan in amila amalan ayutqinahu. Allah suka kepada seorang hamba kalau dia buat kerja betul-betul. Allah suka hamba macam ni dan Allah pasti berikan kemenangan. Cuma bila kita tak tahu, wallahu a'lam, sabar. Wa ruya annahu makasa ba'da 40 sanatan. Diriwayatkan Nabi Musa tunggu Allah makbulkan tu bila 40 tahun kemudian. Kita setakat ni tak sampai lagi 40 tahun rasanya kan? Sejak dirampasnya kerajaan dekat Perak, Allah dah makbulkan, dia orang pula bergaduh dekat Kedah. Tuan-tuan ni faham kejap cerita tu? Macam tak faham. Okey, Allah pun cerita lepas 40 tahun kemudian. Tengok wajawazna bi bani Israil al-bahra, dan lalu kami
melintaskan Bani Israel akan laut. Lamma istajaba Allah du'a Musa wa Harun, tatkala Allah Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa dan Harun, bitamsi ala amwalihim, dengan Allah akan hapuskan, akan tukar segala harta benda Fir'aun jadi batu, wa rabti ala qulubihim, dan Allah akan ikat, ini bukan ikat tepi ni, ikat simpul mati, memang tak ada harapan nak beriman Fir'aun, ikat hati dia, na'udzubillah min zalik. Auhallahu ila Musa, Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa dan Nabi Harun, an asri bi'ibadi, bawalah hamba-hambaku di kalangan Bani Israel untuk keluar daripada Mesir. Wa akhraja bihim min ardi Misra, bawa keluar Bani Israel, keluar daripada negara Mesir. Warada anna Yaqub lama dakhala Misra ma'a dzurriyyatihi, disebutkan dalam sejarah ketika Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam masuk ke Mesir bersama zuriat keturunannya, lijtima'ihim bi Yusuf, untuk mereka hidup bersama dengan Nabi Allah Yusuf, kanu snatain wa sab'in, bilangan Bani Israel tak ramai. Masa zaman Nabi Yaqub tu kan, Nabi Yaqub kan gelarannya Israel, itu gelaran Nabi Yaqub. Israel dengan mana hamba Allah, itu makna Israel ialah Abdullah. Okey je makna dia, tak ada masalah. Nanti siapa-siapa kahwin dapat anak lelaki pun nama siapa anak? Israel. Nama baik punya. Nanti orang buat demonstrasi di bawah mahkamah, hancur Israel. Padahal makna okey. Jadi bilangan Bani Israel masa zaman Nabi Yaqub tak ramai, 72 orang aja, anak-anak keturunan Nabi Yaqub. Walamma kharaja Musa bihim, dan ketika Nabi Musa bawa Bani Israel keluar daripada Mesir, kanu 600,000, bilangan mereka seramai 600,000. Ramai. Wa kana Fir'aun ghafilan an dhalik, ketika Nabi Musa merancang bawa keluar sebenarnya Bani Israel ni, dibawa kelas senyap-senyap, Fir'aun ni ghafil, dia tak tahu perancangan Nabi Allah Musa. Falamma sami'u annahum kharaju wa azamu ala mufarakati mamlakatihi, kharaja fi aqibihim, apabila Fir'aun tahu, dapat maklumat yang Nabi Musa ni nak bawa lari Bani Israel, Fir'aun pun kejar. Falamma adrakahum qalu li Musa, ila aina al-mukhlis wal bahru amamana wal adu wara'ana. Jadi Nabi Musa pun keluarkan dengan Bani Israel. Kita boleh cerita dulu, sebelum diorang keluar ni, diorang pinjam dengan Fir'aun barang kemas. Dia emas-emas, intan belian, permata, semua tu diorang dah pinjam daripada Fir'aun. Dia adalah dia punya apa, pejabat dia tu kan. Untuk apa kau nak buat apa harta benda ni? Dia kata kita nak buat pesta. Jadi Fir'aun ni sebego-bego Fir'aun, tapi dia masih lagi bagi brim pada rakyat ni, tuan-tuan. Jadi bagi brim. Jadi brim itu dia bagi, lepas tu dia ambil balik, dia bagi, dia ambil balik. Lebih kurang macam tempat kita lah, lebih kurang. Dia bagi, lepas tu dia ambil lah melalui tol ke GST ke apa, ikut suka dia lah kan. Jadi Bani Israel ni ambil emas perak tu, dia kumpul untuk dibawa lari, berhijrah bersama dengan Nabi Musa. Lalu Fir'aun tahu, Fir'aun pun kejut. Jadi Fir'aun ni dia lewat, pasal kalau kita baca cerita Israiliyat kan, cerita Israiliyat ni boleh cerita lah, tak ada masalah, selagi mana tak berjaga dengan Al-Quran. Jadi Fir'aun bila dengar tu, malam tu Fir'aun tengah karaoke. Dia kata apa dia? Bani Israel keluar. Tak apa. Kita kejar dia orang, kita biarkan dia orang lari, kita akan kejar dia orang bila ayam berkokok. Bila ayam berkokok, besok kita kejar. Okay. Ditarikan Allah, besoknya ayam tak berkokok. Ayam berkaraoke sekali malam tu. Ayam tak berkokok. Jadi Fir'aun ni duk main karaoke, Fatimah lah, tak benda lagu semua layan. Bani Israel dah lari jauh sampai dah matahari tegak lah, kita kata. Fir'aun pun tersedar, mata tu apa dia kata? Apa cerita ayam tak kokok? Apa ayam tak kokok? Semua tak jawatan belaka. Kira pun kejar. Tapi dah terlewat dah kan. Terlewat pun
Maknanya Bani Israel dah jauh dia kejar. Bani Israel ni lari. Bila paling belakang tengok Firaun dah kat belakang. Beberapa kilometer Firaun dah dekat belakang. Nabi Musa kat depan dengan Bani Israel. Lalu apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Ainal Mukhlis, kau nak ke mana ni? Mukhlis ni bukan nama orang. Mukhlis ni nak selesaikan macam mana ni? Kemana kita nak pergi ni? Al-bahru amamana, lautan depan kita. Wal adu wara'ana, dan musuh di belakang kita. Nak ke mana ni? Falahiqahum Fir'aun wa kana ala hisan adham. Fir'aun pun kejar. Fir'aun ni naik seekor kuda yang berwarna. Wa kana ma'ahu 300,000 hisan. Bersama dengan Fir'aun ada 300,000 kuda, sama dengan warna kuda Fir'aun. Wa kana yaqdumuhum Jibril ala farasin unsa. Ini nak jadi cerita juga. Masa itulah turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril naik kuda betina. Kuda Fir'aun kuda jantan, kuda Jibril kuda betina. Wa Mikail yasuquhum hatta la yabqa minhum ahad. Manakala malaikat Mikail pula turun dekat belakang tentera Fir'aun. Jibril dekat depan, Mikail dekat belakang. Mikail bawa kuda dia, perambat kuda Fir'aun supaya cepat kan, makna kejar Bani Israel. Yang malaikat Jibril pula bawa kuda betina. Tujuan untuk apa? Untuk dia pikat kuda Fir'aun. Jadi dia kata, fadana Jibril bi farasihi falamma wajada al-hisan riha al-unsa lam yatamalak Fir'aun nafsahu fanazala al-bahra wa tabi'ahu junuduhu hatta idza iktamalu jami'an fil bahri wa hum awwaluhum bil khuruj untubiqa alaihim. Okey, tuan-tuan, jadi Jibril pun turun dengan kuda betina. Bila kuda betina Jibril turun, kuda betina Jibril ni lawa, putih macam tu, bulu mata melentik, hidung mancung, putih melepak, wiwit. Dia wiwit sampai kuda Fir'aun. Kuda Fir'aun tengok cokeng lalu. Dia kata, oh lama awet. Dia pun kejar. Bila dia kejar, kuda lain follow. Dia tak tahu nak dimampus tu. Kan? Kuda Fir'aun nampak kuda awet, lagi semangat dia. Naik minyak kuda dia. Kejar sampai dah dekat tepi laut. Nabi Musa kata, "Kalla inna rabbi sayahdini." Tidak, sesungguhnya Tuhan aku pasti memberi pertolongan kepadaku. Sebab arahan Allah kata sampai dekat laut, lari ke arah laut. Allah kata, kalau ikut logik, mesti ada cerdik pandai di kalangan Bani Israel kata apa? Apa nak kau ni Musa? Fir'aun kejar nak pergi laut, nak tahu apa? Mesti ada orang cakap ikut logik masa tu. Sebab tu Allah kata fastaqimah, kena istiqamah, ikut arahan Allah. Kaedah caranya begini, ikut arahan Allah Ta'ala. Nanti aku beri kemenangan. Dia tak sabar. Bila tak sabar, itu jadi masalah, problem tu. Kita kena sabar tuan-tuan. InsyaAllah ada penyelesaian pada Allah Ta'ala. Bila sampai dekat laut tu, nak ke mana? Nabi macam kata sabar, Allah takkan sia-siakan aku. Dia beri petunjuk kepada aku. Masa tu Allah kata, wahai Musa, idrib bi'asakal bahr, kau pukul tongkat kau dengan laut. Nabi Musa pun tak cakap banyak. Wah, dia empuk tongkat dia dengan laut tuan-tuan. Maka laut pun terbelah menjadi 7 lorong. Laut ni air naik. Kalau kita tengok cerita tu, ni cerita tahun berapa? 70-an, 80-an. The 10 Commando. Lebih kurang koman lah macam tu. Terbelah 12 apa benda, 12 laut dia punya lorong tu kan. Tak ada pun lagi lah. Dan Allah Ta'ala kan, kalau ikut logik, mana boleh lari dalam laut? Tanah laut ni lumpur, tanah lembik, air. Allah mengarahkan angin. Wahai angin, tiup lumpur laut sampai kering. Angin pun tak dah tiup, kau tahu tanah lumpur tu jadi macam simen, kering, untuk memudahkan kuda Bani Israel lari ni, supaya tak melekat kaki diorang. Ini semua kerja Allah Ta'ala berlaku. Dia pun lari. Fir'aun nampak laut terbelah, berdebar juga. Tak apa ni?
laut terbelah. Tapi nak buat macam mana tak ada pasal kuda Jibril lawa. Okay. Kuda Firaun dah tak tahan dah. Kejap. Firaun nak tarik handbrake, tak ada handbrake dah. Kuda ikut. Dah kau masuk. Bila masuk, yang Israfil kan hambat kat belakang, hambat sampailah dekat tengah-tengah macam tu. Jadi Bani Israel dah seberang laut. Firaun dan the gang masuk dekat tengah-tengah. Allah pun arah kepada laut supaya tutup lautan. Allahu akbar. Maka Allah kata apa? Fa'atba'ahu Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan. Fir'aun ikut Nabi Musa alaihi salatu wasalam dalam keadaan baghyan, melampau, wa adwan, dengan penuh pemusuhan, hatta idza adrakahu al-gharaq, sehinggalah apabila Allah tenggelamkan Fir'aun. Lalu apa kata Fir'aun? Qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Baru nak iman. Apa kata Fir'aun? Qala amantu. Itulah first time Fir'aun nak iman pada Allah. Bila dia tengok lautan dia, air dah hempuk atas kepala, baru nak kata aku beriman. Annahu la ilaha illa allazi, bahawasanya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang beriman dengannya Bani Israel. Itu pun ada setengah ulama tafsir kata sombong lagi Fir'aun. Dia tak kata amantu bila ilaha illallah ataupun amantu billah ataupun tubtu ilallah. Tak, dia kata apa? Aku beriman dengan Tuhan yang Bani Israel beriman. Masih ada unsur kesombongan dekat situ. Dia tak nak sebut aku beriman dengan Allah. Tak. Ikut hak Bani Israel dia kata. Macam tu. Wa ana minal muslimin, dan aku di kalangan orang Islam. Dia kata dekat sini, kararahu liyuqbala minhu falam yaqbal wa dassa Jibril fi fihi min hama'il bahri makhafatan an tanalu rahmatu. Lalu tuan-tuan, Fir'aun ni masa tengah ombak bubuk macam tu, dia pun dah masuk air dah bubuk. Aku pula tertelan air laut. Tengah-tengah macam tu, dia ulang 3 kali tuan-tuan je nak beriman. Lalu Jibril pun ambil lumpur laut, dia sumbat dalam mulut Fir'aun. Kenapa Jibril buat macam tu? Makhafatan, Jibril takut di saat-saat akhir Fir'aun Allah terima taubat dia. Jibril, kalau maknanya bahasa kita, minta-minta supaya Allah tak terima langsung lah. Jangan bagi can ke Muhammad ni. Takut-takut kan Allah kan bersifat Ghafur Rahim kan, pengampun dan penyayang. Tak mustahil kan maknanya macam tu kan. Kalau Allah terima, aduh bengkak macam tu lah kan. Allah terima taubat makhluk ni. Aduh, Jibril tak nak sungguh-sungguh. Dia sumbat dengan lumpur, ambil kau. Lalu dia kata dekat sini, diulang 3 kali nak bertaubat pada Allah Ta'ala. Tak. Maka Allah kata apa? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Allah kata al-an, sekarang baru nak beriman. Al-ana, sekarang baru kau nak beriman. Wa qad asaita qablu, yang kau sebelum pada ni lawan aku, menentang Nabi Musa berapa ratus tahun. Setengah ulama tafsir kata umur Fir'aun ni 300 tahun. Oh, lama bang, 300 tahun lawan Nabi Musa, bunuh. Kita tengok Bashar al-Assad pun dah sakit hati kan. Jahatnya Bashar al-Assad ni, bunuh dah ratus ribu, juta tak Rakyat yang kena bunuh kan, yang mati, yang kena bom, yang mati kebuluran dekat dalam, yang mati lemah dekat tengah lautan. Dia buat bodoh je mampu celaka. Baru 6 tahun, 2012 sampai 2016, kita dah sakit hati. Kau bayang Fir'aun tu buat kepada Nabi Musa 300 tahun macam mana tu. Sabar je Nabi Musa. Allah nak mambul pula doa tu 40 tahun. Tak tergambar kita Syekh. Tak tergambar kita. Kita tengok Syria 6 tahun perang pun dah Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Letih tengok. Sedih tengok. Yang pesi-pesi macam ni orang Syria hot niaga ni. Dia kata, teruk keluarga dia orang kat dalam tu.
Macam dekat Madaya tu kan, bila PBB hantar makanan masuk untuk bagi yang orang Kebulu, yang mula dapat makanan siapa? Hizbullah, Hizbul Syaitan tu. Yang mula dapat dia yang hebat dulu. Lepas tu dia dapat, dia jual kat dalam. Dah lah, dia dah dapat banyak lama dah, dia jual lagi. Kawan kita orang kata, dia orang jual beras sekilo berapa? $100. Jahat tak jahat ni perempuan. $100 sekilo beras. Nak makan benda tuan-tuan. Kalau kita RM400, RM440 beras kilo, tak gila. Tu nak khabar tak? Jahat dia orang ni. Ada seorang pakcik tu, dia ada kereta apa? Kereta Chevrolet Dia kata kereta Chevrolet untuk dijual dekat Syria ni, untuk mendapatkan sebungkus roti. Jual kereta untuk dapat roti sebungkus pun tak apalah. Yang penting ambil lah kereta, dapat roti tak apa. Alamat roti pun tak dapat, mati ke bulu. Tu kita tengok Bashar ni pun dah jahat tuan-tuan. Bayangkan macam mana sabarnya Nabi Musa dan Bani Israel menghadapi ujian Allah di zaman Fir'aun. Lagi teruk, ya. La haula wala quwwata illa billah. Maka Allah kata, al-ana, baru sekarang kau nak beriman, wa qad asaita qablu, sebelum daripada kau lakukan maksiat, kau lawan aku, wa kunta minal mufsidin, dan kau ini wahai Fir'aun di kalangan orang-orang yang melakukan kerosakan, bi dhalalika wa idlalika 'anil iman, dengan kau sesat dan kau sesatkan orang lain daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata, fal yauma, pada hari ini, nunajjika ay nukhrijuka minal bahri bi badanika, maka kami selamatkan, kami keluarkan daripada lautan dengan tubuh badan kau wahai Fir'aun. Jadi bila kena hancurkan dengan laut, ratusan ribu tentera Fir'aun habis mati, lemas, kena makan dengan ikan jos ke ikan benda aku tak tahu. Fir'aun seekor je tak kena makan, kan? Allah tak izinkan jasadnya dimakan. Untuk apa? Allah kekalkan jasad Fir'aun. Dia beberapa hari kemudian, bila dah habis Fir'aun didikupkan, orang pun pergi ke pantai, tengok ada satu jenazah, seekor je jenazah Fir'aun. Dikatakan dia orang kenal yang ni Fir'aun dengan sebab baju besi yang dipakai tu, baju besi diraja Fir'aun. Maka Allah kata, fal yawma nunajjika bi badanika, pada hari ini kami selamatkan badan kau, litakuna liman khalfaka ayatan, supaya menjadi bagi orang yang selepas daripada kau wahai Fir'aun, ayatan, sebagai ibrah, apa panggil? Pedoman, peringatan. Faya'rifu ubudiyataka wa la yaqtimu ala mithli fi'lika, untuk mereka mengetahui siapakah yang berhak disembah, itulah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali mereka membuat perangai sebagaimana perangai Fir'aun. Wa an Ibn Abbas anna ba'd Bani Israel syakku fi mautihi fa ukhrija lahum liyarawhu. Ibn Abbas meriwayatkan, dalam satu riwayat kata, bila Fir'aun ni ditenggelamkan, Bani Israel macam tak puas hati tau. Ya ke orang tu dah mati? Ya ke tata tak mati? Tata dia tak melintas? Tata dia dekat lagi kat seberang sana? Ya ke? Ya ke? Maka Allah pun keluarkan jenazah Fir'aun ni di pantai, barulah confirm memang dah mati. Tujuan Allah Ta'ala kekalkan jasad Fir'aun supaya menjadi ibrah orang pada hari ini. Jadi mayat orang tua ni dekat mana? Dekat Museum Kahirah dekat Mesir. Kita kalau pergi Mesir tu, Museum Mesir ni tuan-tuan, satu kelebihan dia, tak pernah putus manusia. Setiap hari beribu. Sebab tu kerajaan Mesir ni, dia buat duit sungguh dengan orang tua ni, si Fir'aun ni. Buat duit sungguh ni. Kita punya museum ada berapa? Lama tak pergi museum. Cerita dulu kita ni. Ada lagi museum ada. Masih ada lagi kan. Tapi tak tahulah ada orang ke tidak. Kita masa budak-budak ni ingat lah pergi museum tengok patung hang tua, hang jebat, hang pergi mana, pelau otak hang semua tu, kan? Tapi kalau tuan-tuan pergi museum Mesir, aduh, tiap-tiap hari Mak Datuk, Mak Saleh beratur nak masuk museum tu. Tiap-tiap hari punya ramai kau tahu. Dah lah nak masuk tu kena bayar berapa pound, dah tak ingat lah, pound Mesir lah kan. Masuk besar dia museum, macam-macam benda lah, benda harta benda Fir'aun. Dia punya piramid pula, Mami lah, Maggi semuanya dalam tu.
Lepas tu kau nak masuk bilik orang tua ni, oh lagi mahal, kena bayar pun lagi 80 pound per background sungguh. Nak masuk tengok orang tua ni saja, kena bayar lagi. Lepas tu nak tarik gambar orang tua ni, kena bayar pula lagi. Masyuh. Memang kerajaan Mesir buat duit sungguh tuan-tuan dengan Fir'aun. Subhanallah. Jadi tujuan Allah Ta'ala adakan, kembalikan balik jasad orang tua ni supaya ibrah, ambil apa ni, peringatan, jangan buat perangai macam Fir'aun. Tapi Mesir tak. Mesir tuan-tuan, dia orang ni bangga dengan Fir'aun tau. Kalau pasukan bola dia menang, lawan mana-mana pasukan kan, dia kata apa? Dia kata hazal fariq Fir'aun Misra. Inilah pasukan bola, pasukan Fir'aun Mesir. Bangga gua tahu tak dengan Fir'aun. Bangga benar-benar dengan kehebatan Fir'aun. Tu geng-geng Mesir, bangga tak bangga. Padahal benda tu mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tapi Allah kata apa? Tengok Allah kata, betul Allah kata, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Allah. Betul sungguh Allah kata. Tapi walaupun Allah dah keluarkan mai Fir'aun tu kan, ada sampai sekarang, Allah kata apa? Wa inna katsiran minan nas, tetapi kebanyakan manusia an ayatina, terhadap ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami, laghafilun, mereka tetap lalai, tak ambil iktibar. Contohnya kat Mesir, betul Allah kata, Allahu akbar, betul sungguh. Kita tengok takut Fir'aun ni, takut ni rupa orang tua ni. Orang Fir'aun tak besar pun Syekh. Aku rasa dengan aku besar pun lagi rasanya. So kau, orang tua tu rasa mungkin sama 3 ataupun kurang sikit lah. Masa dia baca kat Syria dulu, Al-Allamah Syekhuna Syekh Muhammad Syuqair Al-Midani kata, Fir'aun ni orangnya rendah, tapi dia nak nampak tinggi, dia pakai kasut tumit tinggi tuan-tuan. Dia pakai teropah tumit tinggi itu supaya nampak dia tinggi. Jadi kasut tumit tinggi ni orang yang mula-mula mengasaskannya ialah Fir'aun. Jadi siapa yang pakai tumit tinggi, dia telah menyambung sunnah Fir'aun. Itulah cerita ni. Okey tuan-tuan, saya berhenti dulu sampai ini pasal saya ada satu lagi program dekat USIM pada malam ni. Setengah-setengah tu dekat sana Jadi sekadar itulah, insya-Allah pada muhur nanti kita sambung lagi pada pertemuan akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Takbir. Allah.